Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Atika binti Muhammad Samhan. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk adik bulan saya iaitu cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif Islam. Pada era globalisasi di dunia ini telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam kehidupan selepas tren pemodenan. Perubahan gaya hidup manusia yang berlandaskan teknologi dan kemajuan maklumat memberi kesan dan mencabar nilai, budaya, idea dan gaya hidup yang berkaitan dengan adat resam, etika dan perspektif agama. Ia juga telah berjaya mengubah sempadan negara, malah ia berjaya mengubah corak pemikiran, ideologi, adat resam dan pelbagai elemen luar dan menembusi ruang negara lain tanpa had kawalan. Pada era pemodenan ini, pengaruh internet kepada semua generasi sama ada tua ataupun muda memang tidak dapat disangkal. Setiap manusia akan menggunakan internet dalam kehidupan seharian mereka, sama ada di rumah atau di tempat kerja atau di mana-mana sahaja tempat mereka berada. Internet ni ibarat pasar raksasa menemukan pembeli dan penjual dalam ruang keadaan. Teknologi yang semakin membangun ini memerlukan individu yang berketerampilan unggul untuk mengharungi tantangan arus cyber. Keadaan ini seharusnya menjadikan seseorang itu lebih maju ke hadapan kerana kepesatan teknologi tersebut. Oleh itu, setiap orang perlu menggunakan teknologi sebaiknya sejajar mengikut peredaran zaman dan kemampuan. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti cabaran-cabaran dunia cyber dalam kalangan masyarakat dalam pembentukan akhlak manusia menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Yang kedua pula ialah mengenal pasti kesan dan langkah dunia cyber dalam kalangan masyarakat dalam pembentukan akhlak menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti keperluan etika Islam dalam penggunaan dunia cyber dalam perkembangan masyarakat dalam pembentukan akhlak manusia. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang definisi dunia cyber. Dunia cyber juga dikenali sebagai dunia maya atau dunia digital, mengacu pada ruang virtual yang terbentuk melalui pertalian internet dan teknologi digital. Ini adalah lingkungan yang melibatkan interaksi manusia dengan peringkat komputer, jaringan dan konten yang di dalamnya. Kajian dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Manakala, definisi dunia cyber ini menggambarkan kompleksitas interaksi manusia, perangkat dan jaringan dalam lingkungan digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan kebergantungan masyarakat pada internet untuk kehidupan sehari-harian. Selain itu, ini merujuk kepada ruang digital di mana pengguna boleh berinteraksi dengan peranti digital dan kandungan melalui internet. Ini terdapat web, API dan media sosial, permainan dan talian dan banyak lagi. Etika dan peradaban. Menurut Rahman 2015, perkataan etika itu sendiri diambil oleh bahasa Inggeris iaitu ethics. Etika juga berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi seseorang. Etika juga berhubung kait dengan perlakuan dan perbuatan seseorang sama ada buruk ataupun cantik dalam mengendalikan situasi atau keadaan yang mereka perlu hadapi. Seterusnya, menurut pemahaman bahasa Melayu, etika juga adalah akhlak atau moral seseorang dalam kelakuan atau pergaulan mereka yang diambil daripada Kamus Dewan AAC keempat Hamdan 2017. Seterusnya ialah maksud peradaban adalah adabah yang berarti budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang luhur berdasarkan Kamus Dewan 2010. Bercakap kasar dan tidak berbudi bahasa adalah salah satu tindakan yang menunjukkan seseorang itu tidak beradab dalam kehidupannya. Contoh yang paling mudah ialah apabila seseorang itu meninggikan suaranya kepada ibu mereka ataupun mereka yang lebih tua, akan dianggap seseorang yang tidak mempunyai adab. Seterusnya ialah pembentukan akhlak menerusi dunia cyber. Pengaruh ICT yang semakin menular ini telah berjaya merubah susu budaya masyarakat dan bahasa komunikasi. Budaya barat telah berjaya menjajah pemikiran individu iaitu dari segi tingkah laku, bahasa, pakaian dan hiburan. Contohnya, ramai remaja yang terpengaruh dengan corak-corak pakaian yang melambangkan benda-benda yang tidak baik dan tidak bermoral. Yang seterusnya ialah banyak berlakunya kerosakan bahasa daripada pengaruh ICT tanpa disedari. Contohnya, bahasa yang kasar yang digunakan sehingga menunjukkan tingkah laku yang kurang sopan, serta bahasa SMS iaitu memerlukan tulisan yang ringkas dan mudah. Ia telah merosakkan istilah dan makna daripada perkataan itu sendiri. Seterusnya ialah penggunaan media seperti internet, televisyen, majalah serta alat-alat elektronik lain yang banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan remaja di kalangan masyarakat. Contohnya, stesen televisyen banyak mengeluarkan cerita dan babak-babak yang tidak bermoral yang dapat ditonton oleh halayak ramai. Ini akan membuatkan
Ramai terpengaruh dengan aksi-aksi yang tidak baik ini, terutamanya di kalangan Okey. Media sosial dan impak negatif menurut Islam. Dalam era digital ini, dunia cyber dan media sosial telah mengalami perkembangan pesat yang memberikan impak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Walaupun media sosial memberikan manfaat dan memudahkan komunikasi, terdapat cabaran yang perlu dihadapi dalam membentukkan akhlak masyarakat. Dalam perspektif etika Islam, terdapat beberapa isu dan impak negatif yang perlu dipercayai mengancam nilai ini dan boleh membawa kepada fitnah, pencemaran nama baik atau penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, pengguna media sosial perlu berhati-hati dan memastikan mereka menghormati privasi individu. Impak negatif dari aspek individu. Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi, tidak tepat dan menyesatkan. Dalam Islam, kebenaran adalah nilai yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menyampaikan berita yang kalian dengar dari orang yang mengatakannya kepada orang yang lain. Tetapi kalian harus berhati-hati dengan jangan sampai kalian mengatakan sesuatu yang salah. Riwayat Abu Dawud. Namun di media sosial, informasi yang tidak terverifikasi dengan cepat disebarkan dan ini dapat menyebabkan fitnah, kekeliruan dan kecemasan. Impak negatif media sosial dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan dampaknya. Pertama sekali, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab dengan menyaring konten yang kita konsumsi dan membagikan hanya informasi yang benar dan bermanfaat. Kedua, kita perlu melibatkan diri dalam penggunaan media sosial yang positif seperti menyebarkan dakwah, berbagi ilmu pengetahuan dan menginspirasi orang lain. Impak negatif dari aspek masyarakat. Kesahihan maklumat. Maklumat yang tepat dan benar, kesahihannya adalah sangat penting untuk menjamin supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan dan kepalsuan fakta. Ia juga sangat penting supaya tidak menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta ataupun sesuatu maklumat. Seterusnya adalah penyebaran fitnah dan gosip. Apakah penyebaran fitnah dan gosip? Iaitu penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan untuk memburukkan dan memalukan atau menjatuhkan pihak yang lain. Impak negatif dari aspek negara. Media sosial telah mengalami pengembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan akses mudah kepada individu untuk berinteraksi, berkongsi maklumat dan menyebarkan pendapat mereka. Walaupun terdapat pelbagai manfaat yang dikaitkan dengan media sosial, ia juga dapat implikasi negatif, terutamanya dalam konteks aspek negara menurut perspektif Islam. Dalam Islam, negara memainkan peranan penting dalam mengegakkan ketertiban sosial dan memastikan kesejahteraan umat. Namun, media sosial telah menyebabkan gangguan serius dalam struktur sosial dan politik negara dalam beberapa cara. Pertama sekali, media sosial memberikan platform yang mudah untuk menyebarkan fitnah dan pengfitnah. Al-Quran dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dan melarang menyebarkan fitnah. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk menyebarkan berita palsu dan tidak sah dengan cepat yang boleh merosakkan reputasi individu dan institusi, terutama sekaligus negara. Fitnah semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaan Islam, tetapi juga boleh mengancam kestabilan negara dengan mencetus ketegangan dan konflik sosial. Kedua, media sosial seringkali menjadi saluran untuk mempromosikan moral yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menghargai kesucian moral dan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai murni dalam masyarakat. Namun, media sosial memperkenalkan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk mempromosikan pergaulan bebas, penyalahgunaan alkohol dan penyebaran konten pornografi. Ini dapat merosakkan akhlak masyarakat dan mempengaruhi generasi muda yang terdedah dalam media sosial secara luas. Ketiga, media sosial juga boleh mempengaruhi proses politik negara menurut perspektif Islam. Dalam Islam, pemimpin negara dianggap sebagai amir yang bertanggungjawab untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, media sosial seringkali digunakan untuk memperbesar perbezaan pendapat dan menimbulkan konflik antara pemerintah dan rakyat. Ia boleh membuatkan perasaan tidak puas hati dan tidak setia terhadap pemerintah yang dipilih, yang bertentangan dengan prinsip kestabilan politik yang ditekankan dalam Islam. Media sosial yang mempunyai impak negatif dalam aspek negara menurut perspektif Islam, fitnah, mempengaruhi moral yang merosakkan dan gangguan politik adalah beberapa implikasi negatif yang perlu diatasi.
Oleh itu, adalah penting untuk menggalakkan kesedaran dan pendidikan yang tepat dalam penggunaan media sosial agar dapat memelihara nilai-nilai Islam dan memastikan kesejahteraan umat serta ketertiban sosial dalam negara. Cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak. Perubahan ke arah kemodenan merupakan kayu ukur pada masa kini. Jika dilihat dari sudut negatif, banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh golongan remaja, terutamanya isu yang berkaitan dengan media sosial yang melibatkan penggunaan cyber. Lebih-lebih lagi, dengan perkembangan arus masa, kebanyakan golongan remaja menggunakan cyber untuk menjalinkan hubungan sosial seperti laman web, Facebook, Twitter, Kristen, Friendster dan lain-lain lagi. Laman web ini menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik dan menyeronokkan yang sememangnya menarik minat para remaja untuk menyertainya. Pelayaran laman web yang negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan kerosakan maruah, nilai kepribadian, dorongan terhadap jalan seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta masa. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Larangan agama mampu menyekat remaja dan golongan dewasa daripada menghindari perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ia adalah kepada cyber sex, addiction dan community gambling. Material berkaitan seks begitu mudah dan tersiar di internet dengan pelbagai dimensi dan ilustrasi yang pornografi dan chat room yang membicarakan unsur-unsur seksual. Kewujudan berbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai dan gaya hidup insaniah sebagaimana yang diajar oleh Islam. Pendidikan Islam jenis mencegah umat dari terlibat dalam kegiatan tidak bermoral. Dapat saya huraikan tentang penyebaran fitnah dan gosip ialah sebagai contoh, masyarakat begitu teruja apabila mendengar, membaca artikel ataupun apa-apa bahan bacaan yang menceritakan tentang pihak yang lain. Mereka merasakan semua yang disiarkan adalah benar tanpa soal siasat dan mendengar penjelasan daripada pihak yang sepatutnya. Perubahan gaya hidup. Sedar atau tidak sedar, kita kini berada dalam dunia cyber dan dunia tidak tanpa sepadan. Inilah yang dikatakan zaman globalisasi, di mana teknologi maklumat menjadi ejen utama perubahan gaya hidup manusia. Perkembangan teknologi menyebabkan suatu maklumat berada di hujung jari, tersebar dalam masa yang singkat, mempercepatkan sistem penyampaian maklumat serta pergerakan manusia menjadi pantas. Apa yang perlu diberi perhatian ancaman negatif globalisasi terhadap gaya hidup masyarakat di negara ini? Jika kejadian negatif ini tidak dibendung, ia akan memberi kesan pada generasi penelapis negara, keselamatan negara, pembentukan negara bangsa serta kemakmuran negara pada masa hadapan. Jatuh bangun sesebuah negara sangat bergantung kepada rakyat dan modal insan yang dimilikinya. Negara memerlukan modal insan yang kreatif, inovatif, bermaklumat, berintegriti, patriotisme, kuat jati dirinya serta mampu menangkis ancaman luar sama ada berbentuk fizikal atau mental. Tetapi, akibat ledakan teknologi maklumat yang tidak terbatas serta kemampuan terhadap gadget-gadget terkini menjadikan masyarakat negara ini semakin lalai dan lupa akan tugas dan tanggungjawab mereka. Dengan perluasan ini lagi telah menggugat akhlak sebagai seorang Islam. Konklusinya, semua ahli masyarakat perlu kembali ke dunia asal di mana sebelum ini kebiasaannya masyarakat berjiran dan berkawan. Sebelum ini ada masa untuk menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah, tugas sebagai pelajar dan juga sebagai seorang anak. Kita perlu sedar tanggungjawab kita kepada agama, bangsa dan negara. Selidiklah diri sendiri di mana kita berada sekarang dan tidak mana kita berpijak agar jangan sampai kita terlena diulik gadget-gadget terkini yang melalaikan kita dari menunaikan tanggungjawab di atas. Teknologi masa kini tidak asing lagi kepada masyarakat yang maupun yang tua, dewasa, remaja dan kanak-kanak. Pelbagai platform internet dapat digunakan oleh semua golongan. Kebanyakan golongan remaja menggunakan platform Facebook, Instagram, Twitter untuk menjalinkan hubungan sosial. Kesan dan langkah dunia cyber dalam pembentukan akhlak ialah terdapat dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif ialah dapat mencari maklumat pelajaran dan kajian serta memudahkan golongan belia mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan mudah untuk mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isu semasa sama ada melalui berita, iaitu melalui berita harian, sinar harian dan sebagainya. Seterusnya dapat menjalinkan hubungan dan mengekalkan hubungan kekeluargaan dengan sahabat, keluarga, saudara mara yang lain. Selain itu, dapat melihat dan mendalami penghayatan agama yang disiarkan di internet
secara meluas komunikasi dakwah merujuk kepada usaha-usaha menyampaikan maklumat, memberitahu, mengajak dan memujuk, mengarahkan dan mendidik manusia ke arah komprehensif, mengandungi peraturan yang lengkap dalam segala aspek kehidupan. Kesan negatif pula, penggunaan internet ini adalah melalaikan, terutama golongan remaja. Penggunaan internet dapat melalaikan diri sendiri. Sebagai contoh, bermain video game, melihat drama yang tiada tapisan dan melayari internet tidak kira masa. Hal ini bukan sahaja melalaikan pada duniawi, malah juga akan melalaikan kepada agama. Individu mempunyai masa yang singkat untuk mempelajari hal yang berkaitan hal agama dan leka untuk melakukan ibadah. Selain itu, internet juga dapat menarik golongan melakukan benda yang haram seperti judi online, melayari ramai web lucah dan menggondam orang lain. Penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan, memuaskan diri atau menjatuhkan pihak lain juga akan menyebabkan kesan negatif kepada dunia cyber ini dan individu sendiri. Langkah mengawal penyalahgunaan internet ialah ibu bapa dan masyarakat hendaklah memainkan peranan penting untuk mengawal dan mengehatkan masa kepada anak-anak untuk bermain media sosial ataupun internet berlebihan. Sebagai contoh, ibu bapa seharusnya mempunyai perancangan awal mengehatkan penggunaan internet dan perancangan masa di kalangan kanak-kanak seperti sentiasa pantau anak-anak dan lihat kandungan apa yang mereka lihat. Selain itu, pihak kerajaan juga memain peranan penting untuk mengawal penyalahgunaan internet ini. Pihak kerajaan juga hendaklah menguatkan undang-undang yang ketat dan meletakkan hukuman yang setimpal kepada mereka yang tidak bertanggungjawab membuat perkara yang tidak baik di dalam dunia cyber ini. Seterusnya, individu diri sendiri, iaitu individu perlu memberi kerjasama untuk mengawal diri supaya tidak terjebak dan ketagih untuk melayari internet dan dunia cyber. Individu perlulah menggunakan cara internet dengan cara yang berfaedah dan berpelajaran. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan penting untuk mencegah dari awal penyalahgunaan internet ini. Pihak kerajaan juga perlu mengetatkan lagi sistem pengawalan tanpa sepadan ke had-had tertentu. Islam mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar menghormati satu sama yang lain, yang menjaga kemuliaan diri dan kawannya, keharuman namanya, kebagusan dan hati yang seikhlas-ikhlas. Dalam penggunaan internet haruslah mempunyai etika. Keperluan etika dalam penggunaan internet dapat membentukkan akhlak, iaitu yang amat penting untuk kebaikan diri sendiri. Penerapan nilai-nilai positif amat membantu untuk mengelakkan sebarang perkara negatif semasa pelayaran laman web cyber. Antara nilai-nilainya yang kita dapat amalkan adalah nilai murni, nilai etika, nilai moral, nilai jujur, nilai budaya dan nilai kerohanian. Keperluan etika nilai murni. Penggunaan internet telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan moden. Ia memberikan akses kepada maklumat, komunikasi dan peluang yang luas. Namun dengan membentuk akhlak individu, dengan mempromosikan tanggungjawab dan kejujuran, penggunaan internet harus mempertimbangkan kesannya terhadap orang lain sebelum menyebarkan maklumat yang tidak sahih atau menyinggung perasaan orang lain. Dan etika nilai murni mengajar kita untuk memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan memahami perbezaan mereka, inklusif dan menggalakkan kerjasama yang saling menghormati. Selanjutnya, penting juga untuk menggunakan sumber-sumber yang boleh dipercayai dan mematuhi hak cipta dalam penggunaan internet. Etika ni hak mereka atas intelektual mereka. Dengan mempraktikkan etika ini, maklumat peribadi yang kita kongsi secara dalam talian serta menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan maklumat peribadi mereka tanpa izin. Pemberian nilai yang disediakan oleh organisasi atau institusi berwibawa juga sangat penting. Banyak badan-badan seperti UNESCO, World Wide Web Consortium ataupun singkatannya W3C dan banyak lagi telah menyediakan prinsip-prinsip panduan etika untuk penggunaan internet yang bertanggungjawab dan bermoral. Seterusnya ialah keperluan nilai etika. Individu yang beretika ialah individu yang mempunyai accountability yang tinggi serta tanggungjawab dalam apa sahaja keadaan dan tidak menyalahgunakan sesuatu untuk faedah diri sendiri serta lain-lain pihak yang berkepentingan. Ia juga akan mempertahankan tanggungjawab moral dan sosial serta komited terhadap peraturan yang baik
Sebagai contohnya, tidak mencemukan diri terhadap perkara yang tidak diketahuinya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta bertanggungjawabnya. Surah Al-Isra ayat 36. Dengan ini, tidak dapat dinafikan bahawa etika dan peradaban amat penting dalam kehidupan untuk mengawal tingkah laku manusia semakin dipengaruhi oleh teknologi. Dengan rasa tanggungjawab yang ada pada setiap individu akan melahirkan umat yang mempunyai kepribadian yang mulia dan berbudi pekerti. Penggunaan internet pada masa kini tidak dinafikan lagi menjadi kepentingan kepada aktiviti harian manusia. Penggunaan internet yang salah juga dapat menghancurkan agama, budaya dan bangsa. Di negara ini khususnya generasi muda yang sangat kritikal pada masa kini. Namun kita sebagai umat Islam perlulah ada batas untuk menggunakan internet sentiasa mengikuti syariat Islam dalam melakukan apa jua perbuatan supaya Allah meredai perbuatan kita. Kebebasan di dalam Islam adalah kebebasan yang memerlukan tanggungjawab terhadap segala kesan dan akibat daripada sesebuah perlakuan diri kita sendiri. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah menggunakan pemikiran dan akal waras kita sebelum melakukan apa-apa perbuatan yang memudahkan semua orang. Sebagai orang Islam, kita haruslah menjalani kehidupan yang jujur dan mengikut syariat Islam supaya tidak terpisah jauh. Kesan negatif ini juga sukar untuk dihapuskan serta-merta, namun terdapat pelbagai inisiatif oleh kerajaan seperti meletakkan isu kesan negatif ini di dalam dasar kerajaan supaya semua golongan dapat mempelajari dan memahami tentang bahayanya penyalahgunaan alam cyber ini. Pengaruh alam cyber pada masa kini tidak dapat dinafikan lagi seperti impak yang besar kepada semua golongan. Penggunaan dunia cyber ini juga mempunyai kesan baik dan kesan buruk kepada semua pihak, jadi kita harus menggunakan ia dengan baik. Sekian, terima kasih.